لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita peluang dan taufik untuk sama-sama kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud Al-Fatani, yang mana kita berhenti pada surat 5 lah, kat mana lah? 14 satu. Sempurna nikmat hasil pada berjinak-jinak generasi. Wa'mur ahlaka tak kira daripada atas ni. Maka kerana inilah adalah semayang sangat banyak faedah situ. Ahli qulub. Maka mulia situ. Tak masuk lagi dah maka mulia tu. Situ. Okey, terima kasih. Dekat kita berhentinya pada muka kelima. Baris yang ke-14 daripada atas. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Kena ambil undur sikit. Dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Kata pengarang rahimahullah, dan kerana inilah adalah sembahyang sangat banyak faedahnya. Banyak faedah dia ke apa? Faedah duniawi, faedah ukhrawi. Faedah yang Tuhan berikan dan segerakan di dunia, dan faedah yang Allah Ta'ala tangguhkan di akhirat nanti. Faedah di alam kita hidup, faedah di dalam kubur, penemang orang dalam keadaan dia berseorangan dalam kubur. Lagi ia membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Lagi pula sembahyang ni dia akan buka hati orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri daripada ahli qulub. Ini istilah ahli tasawuf ni. Orang yang kepapaan. Papa ni dia terjemuh kepada fakir. Terjemuh kepada fakir. Fakir ni dua jenis sebenarnya. Kita kenal orang fakir ni dalam bab zakat, fakir miskin lah. Mana orang yang tak ada cukup, keperluan hidup tak cukup, orang fakir. Kalau doa sangat dia fakir, kalau ringan sikit miskin. Dua-dua fakir miskin ni ialah orang yang tidak mempunyai keperluan yang cukup. Tu kita panggil fakir miskin. Cuma bezanya fakir ni keadaannya lebih berat, lebih dhaif daripada miskin. Dua-dua asnaf zakat belaka tu. Dua-dua ni layak belaka terima daging korban sebagai syarat sah korban. Rebang bau ni. Nampak tak? Bau ni orang rebang, hok masuk rebang dia kena ada kot sikit daging sekurang-kurang sedekah. Kadar orang panggil sedekah. Makna berapa? Setengah kilo, sekilo. Hok boleh hok makan. Bagi kepada fakir miskin. Untuk syarat korban itu sah. Hok lain itu sunatnya makna sedekah jugalah, kecuali kita makan sikit ataupun kita bagi 1/3.
ataupun nak ambil belaka pun tak ada masalah sebenarnya. Syaratnya sebahagian itu kena beri kepada fakir miskin. Ni. Jadi di sini dia kata membukakan bagi hati orang yang kepapaan. Papa ni terjemuh bagi fakir, tapi fakir sini bukan fakir tak ada duit. Buktinya dia terang dah tu. Daripada ahli qulub. Orang yang fakir ni ialah istilah al-faqiru ilallah. Orang yang berkehendak, orang yang menuntut dan mencari Allah. Orang fakir di dunia tak ada dia menuntut keperluannya. Dia minta orang tolong dia. Dia tak ada harta. Maka dia perlu kepada harta. Dia menuntut harta, fakir. Yang fakir di sini ialah faqiru ilallah. Yang berhajat, yang papa kepada kemurahan Allah, yang berhajat kepada rahmat Allah. Membuka bagi hati orang yang kepapaan dan yang mempunyai daruri. Daruri, yang mempunyai daruri, yang sangat darurah ni kita panggil sangat berkehendak juga, sama juga. Darurah ni sangat berhajat. Sangat berhajat, tak dipapa, berkehendak. Daruri, sangat berhajat, yakni berhajat kepada Allah. Daripada ahli qulub, di kalangan ahli qulub, ahli hati. Ahli qulub ini ialah orang yang mana mengambil berat tentang penyucian hati. Ahli qulub, arbabul qulub. Tak, mereka yang mana bukan sekadar amalan zahir saja, bahkan hati mereka cuba nak bersihkan daripada aghyar, daripada selain Allah Ta'ala. Orang ini sembahyang yang dalam keadaan ikhlas sempurna, dia akan membukakan mata hati. Dia boleh buka mata hati. Sebagaimana mata tengok, nampak hak zahir. Orang hak celek boleh nampak lah. Oh, depan tu ada kereta. Oh, sini ada kedai. Oh, sini ada sejik. Orang yang celek mata hati, dia nampak apa yang Allah Ta'ala letak sebaliknya itu. Jadi lagi ia membuka, sembahyang akan membukakan bagi hati orang yang kepapaan, fakir kepada Allah dan mempunyai daruri, yang sangat berhajat daripada ahli qulub. Maka orang ini orang yang hatinya cerah dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Maka ni muliakan tak? Sini muliakan. Tak tu terjemah hak tu mana tu? Hak kat saya ni mengkayakan. Hak dalam hak tahqiq al-wafi, hak bab Qutaibah ni, dia tulis mengkayakan. Sini maka muliakan akan mereka itu tatkala mendirikan sembahyang. Mulia. Hak dekatnya mengkayakan lah. Sebab mengkayakan akan mereka itu. Kalau mulia mereka itu. Dia takkan jadi akan. Sebab mulia ni, kalau dari binaan fi'il, dia panggil fi'il lazim. Maka jadi mulia mereka itu. Sekarang ni nak cerita, apabila Allah memberikan kepada orang yang merhajat kepadanya dengan sebab semayang tu, maka mengkayakan, Allah Ta'ala akan mengkayakan akan mereka itu tatkala mendirikan semayang. Orang tadi kan berhajat, apa-apa, berkehendak, jadi dengan sebab semayang jadi kaya. Jadi kaya. Hak faham zahir kaya tu, semayang lagi beli duit lah. Semayang lagi untung, niaga. Waktu tak, waktu hak dunia je. Boleh tu insya-Allah lah, apabila kita ni hubungan dengan Allah ni baik, Allah Ta'ala akan buka pintu dunia. Apabila kita dengan Allah Ta'ala ni
Allah Ta'ala redha, maka dunia tu Tuhan beri kepada orang, Tuhan buka kepada dia. Tapi hak nak sini apa? Tuhan akan mengkayakan mereka itu tak kala mendirikan sembahyang. Ni kaya hati ni. Kaya dengan apa yang mereka tuntut daripada Allah. Maka hilang pada hatinya, bila gitu hilang pada hatinya daripada tiap-tiap yang gemurnya dan yang disukanya. Dan hilanglah daripada hatinya daripada itu akan segala yang dikasihnya yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita faham, hak nak dituang kitab kita ini, hak Tuhan beri kaya ni kaya benda, kaya hati. Hati tu tak berhajat dah kepada selain Tuhan. Bila seorang itu, ni kata ini ni tuju kepada orang yang ahli qulub ni. Orang yang mencara dan mengambil berat tentang hati dia ni. Jadi Allah Ta'ala akan berilah sehingga hatinya itu jadi kaya daripada selain Allah. Dia kaya dengan Tuhan daripada selain Tuhan. Cukup dah Tuhan, tak perlu dah hak lain. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Suruh, terjemah dia, suruh olehmu akan ahli kamu dengan mendirikan sembahyang dan sabar ia atasnya. Sabarlah kita atasnya, atas suruh tadi. Tiada kami pinta akan kamu rezeki kami. Rezeki. Tiada kami pinta akan kamu rezeki. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Jadi sekarang ni selesai dah dapat tadi. Pengarang masukkan pula. Dari apa? Berkait dengan kita disuruh semayang ni bukan kita seorang saja. Kita disuruh untuk tarik ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan keluarga kamu. Jadi antaranya ialah kita ajak buat kebajikan, dan kebajikan paling besar semayang. Kerana itu Tuhan kata wa'mur ahlaka bis-salah. Suruhlah ahli kamu dengan semayang. Suruh semayang. Wastabir 'alaiha. Dan hendaklah sabar di atasnya. Sabar dengan semayang tu, sabar dengan semayang, sabar dengan suruh semayang pun. Kerana apa? Semayang ni memang berat. Berat. Semayang ni berat. Dah kita biasa dah, betul lah. Lama-lama dia akan jadi biasa, tapi bagi orang tak biasa jadi berat. Bahkan keberatan semayang tu ada juga, hatta kita kena bangun daripada tidur yang nyenyak, nyaman, pulak hari yang sejuk. Kena paksa diri lah. Kalau maknanya tak lawang nafsu, maknanya rebah kita tak semayang. Siapa kita kena suruh? Ahli keluarga kita, bini kita, anak-anak kita, cucu kita, orang yang ada dengan kita. Disuruh juga supaya apa? Supaya bukan kita seorang nak masuk syurga. Nampak tak? Kita nak tarik orang ni biar ramai bersama-sama dalam mendapat nikmat syurga. Maka Allah Ta'ala pesan supaya kita bawa dan suruh ahli keluarga kita semayang. Dan kena sabar. Memang kena sabar. Anak-anak, budak-budak, anak-anak. Jenis payah ni. Biuk kan benda? Dia cuba cari alasan lah, buat lambat. Ada apalah. Sebab Tuhan sebut dah wastabir. Istabara ni makna je bersungguh-sungguh kena sabar. Bukan sabar saja, wasbir saja. Istabara. Asalnya istabara. Ifta'ala. Istabara. Jadi ta tu tukar jadi ta lah. Asalnya istabara. Kerana huruf sa tu tebal, maka ta tukar jadi ta. Istabara. Dalam apa ilmu sarah.
Maka kena sabar di atasnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, la nas'aluka rizqa, kami tak minta pun rezeki daripada kamu. Nampak tak? Kami tak minta rezeki pun daripada kamu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kaitkan sembahyang dengan rezeki ni. Kita sembahyang ni kerana Tuhan nak sesuatu ke pada kita? Tuhan boleh faedah ke daripada kita sembahyang? Tak. Faedah tu hak kita. Bukan kembali faedah pada Tuhan. Andai kata manusia tak ada seorang taat pada Tuhan, Allah Ta'ala tak jejah sikit pun. Allah Ta'ala tidak akan jadi hina dan kurang sedikit pun. Kerana dia dah dapat, dia itu mempunyai kemuliaan yang mutlak, ketinggian yang agung. Andai kata tak ada seorang beriman, tak ada degil apa pun, tak ada kurang apa pun. Tapi kita yang akan jadi hina. Nampak? Jadi apa nama ni, kerana itulah faedah daripada amalan tu kembali kepada hamba, bukan kembali pada Allah. Jadi Tuhan kata, la nas'aluka rizqa, kami tak minta pun rezeki pada kamu. Pernah kita beri rezeki ke Tuhan? Tak ada. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang memberi rezeki pada kamu. Allah yang memberi rezeki. Jadi dahlah Allah Ta'ala beri rezeki pada kita, kita tak dapat memberi apa-apa manfaat dan mudarat pada Tuhan. Bahkan Tuhan nak suruh kita, nak supaya kita dapat pula kebahagiaan, kita tak ambuh. Jadi maknanya kita ni hamba yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang memberi rezeki akan kamu. Maka sebenarlah bahawa adalah ia tempat sejuk, ia solat tu, tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifi. Maka sungguh-sungguhlah semayang ni tempat sejuk mata hati. Qurratu ain. Ada orang nama qurratu ain. Qurratu ain tu penyejuk mata. Nampak tak? Tempat sejuk mata hati. Jadi Nabi SAW, hubbiba ilayya al-nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nabi sebut wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan penyejuk mata hatiku dalam sembahyang. Nabi kata, aku dalam sembahyang tu ialah tempat aku sejuk mata hati, tempat bertenang dan juga dapat hilang daripada dunia yang penuh dengan kepayahan ini. Jadi Nabi kata sembahyang tu yang jadi tempat sejuk mata hati. Sebab itu pengarang kata bahawa adalah ia sembahyang tu tempat sejuk mata hati hamba Allah yang arifin. Hamba Allah mana? Hamba Allah yang arifin lah, yang kenal betul-betul Allah Ta'ala. Kalau hamba tak arif billah, sembahyang tu sekadar nak melepaskan kewajipan, nak mengelak daripada seksa. Dan dengan dia tetap mata hatinya. Jadi mata hati tetap. Iaitu, apa makna tetap mata hati? Iaitu ibarat daripada suka dan kesenangan dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya. Itu makna tetap mata hati, suka. Ibarat tu makna tetap mata hati tu takbiran atau pengertian daripada suka dan senang dan sempurna nikmat dan lazat yang hasil padanya. Tu yang jadi tetap mata hati, suka. Semayang tu suka semayang. Sebab itu kita tak pelik salafus soleh dulu, Imam Ali Zainal Abidin, tak? Imam Sayyidah Nafisah dan seumpamanya, keturunan Nabi SAW di kalangan tabi'in dan tabi'in, kita dapati mereka ni semayang 1000 rakaat sehari, bukan ratus ribu. Sebab apa? Sebab mereka rasa suka semayang. Mereka rasa suka dalam keadaan semayang tu, boleh semayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu suka. Ada orang kata tak percaya, macam mana boleh semayang 1000 rakaat? Dan memang tak percaya, semayang malah.
Kata semayang semalam, malam apa nama ni, semayang pada malam tarawih 1000 rakaat, 100 rakaat. Ada. Sebab apa? Sebab dia tak rajin. Semayang rawatib pun kelas apa ni? Kejap awak, kejap dah awak. Jadi memang jadi payah. Macam wirid lepas semayang, wirid lepas semayang atau zikir harian. Orang tak biasa buat. Kena selawat berapa? 100 kali sehari. Banyak. Orang yang biasa buat sekejap je. 2-3 minit habis dah. Belang-belang jalan, siram bunga, potong catah pokok-pokok. Boleh habis dah. Sebab apa? Sebab biasa buat. Jadi sempurna nikmat dan hazard yang hasil padanya, sehingga muafakat dan berjinak-jinak dengan dirinya. Jinak-jinak ni dia terjemah daripada kalimah Arab ulfah. Maknanya mesra. Kita sebut ni jelira. Jadi kau tu mesra, jelira dengan diri orang tu. Jadi semayang tu jelira dengan dia. Istilah kita. Dengan dirinya. Tetapi bersalah-salahan ia sebab bersela-selahan dengan martabat kelakuan. Tapi bukan bersalah, sela-selahan ni makna berbeza. Bersela-selahan. Ia sebab bersela-selahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu. Makna peringkat. Makna peringkat nikmat ni berbeza. Ada orang nikmat dia dapat dengan semayang tinggi. Ada orang nikmatnya setengah. Ada orang nikmatnya ada sikit. Dia bergantung tak sama. Takkan kita semayang kita dengan semayang para wali sama. Kita semayang maghrib 3 rakaat. Orang yang arif billah, para awliya, kekasih Allah semayang 3 rakaat. Tapi hok dapat lazat sama tak? Tak sama. Takkan sama kita semayang dengan para sahabat semayang. Kita semayang dengan para nabi semayang. Tak sama. Jadi sebab tu dia kata, nikmat tu dapat, tapi ada beza sela-selahan ia sebab berselah-selahan dengan martabat kelakuan dan maqam mereka itu. Orang maqam tinggi maka dapat anugerah nikmat yang tinggi. Dengan sekira-kira makrifatnya, mengikut kadar makrifat dia lah. Sejauh mana makrifat dia dengan Allah Ta'ala, sejauh mana makrifat dia dengan Tuhan. Ni makrifat ni apa ni? Makrifat yang kenal betul ni. Makrifat khassah, makrifat seorang dengan Allah Ta'ala yang bukan makrifat ilmu fardu ain saja ni. Ni makrifat yang lebih daripada tu. Kemudian riwayat daripada Hasan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Hasan, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umpama sembahyang 5 waktu itu seumpama sungai yang deras pada pintu seorang kamu, lagi banyak airnya. Mandi ia padanya pada sungai tiap-tiap hari 5 kali. Maka apa yang tinggal atasnya daripada karaknya. Karak yang ni merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawanya mathalus salawatil khamsi, umpama sembahyang 5 waktu, kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum, umpama sembahyang 5 waktu umpama sungai yang mengalir depan pintu kamu, yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, yang mana kamu akan mandi tiap hari 5 kali sehari. Maka bila tu Nabi tanya, wama yubki dzalika minad daran, adakah akan kekal lagi daripada kotoran badan kalau 5 kali mandi sehari? Guana kamu takkan kotor lah, bersih sungguh lah maksudnya. Nampak tak? Bersih sungguh. Jadi ini
perumpamaan apabila sembahyang 5 waktu tu dia akan bersih kita daripada dosa-dosa. Bersih daripada dosa. Bahkan ambil air sembahyang tu bersih daripada dosa dah tu. Ada dibuka, Allah Ta'ala buka kasyaf kepada sebahagian daripada ulama yang wali ni, dia tengok orang ambil air sembahyang, pada sembahyang tu air yang jatuh daripada anggota wuduk tu menjadi keruh, keluar sekali dengannya dosa-dosa. Keluar sekali dengannya dosa-dosa. Waktu tu dia ambil sebut dalam hadis. Ada orang yang Allah Ta'ala buka, dia nampak. Nampak. Jadi air tu berubah, keluar bersama-samanya dosa yang dibuat oleh anggota wuduk. Mata, telinga, mulut, tangan hok dibasuh tu keluar dosa-dosa. Okey, jadi adakah tinggal atasnya daripada karatnya? Ada karat lagi. Karat di sebelah sini dak panggil daki ya. Daki. Karat makna kotoran badan. Yakni bahawasanya 5 waktu itu menyucikan daripada segala dosanya. Tiada tinggal satu dosa melainkan diampun akan dia, melainkan dosa yang besar-besar. Ini pengarang wak penjagaan ni. Tuan Syekh kita wak penjagaan. Hapus dosa betul. Banyak ibadat-ibadat yang mana menghapuskan dosa. Dosa mana? Dosa kecil. Dosa kecil. Dosa besar, waktu kena taubat. Waktu perlu kepada taubat. Melainkan dosa yang besar-besar, maka berkehendak ia kepada taubat. Maka kalau dosa besar ni memang perlu kepada taubat dengan syarat-syarat dia lah. Dan riwayat daripada Ubadah ibnu Samit, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu itu difardu Allah akan segala hamba. Maka barang siapa mendatangkan dengan dia sempurna dan tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah baginya pada Allah janjiannya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Ni hadis lain pula ni, daripada Ubadah ibnu Samit. Apa dia? Hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan, dikata khamsu salawatin katabahunna Allahu tabaraka wa ta'ala 'ala al-ibad man ata bihin lam yudayyi' minhunna syai'a istighfafan bihaqqihin kana lahu 'inda Allahi tabaraka wa ta'ala 'ahdun an yudkhilahu al-jannata. 5 sembahyang yang Tuhan fardukan atas hambanya, jika dia datangkan dan dia tidak kurangkan sesuatu daripada hak sembahyang, dia buat sempurna, tak ada sikit pun celah, maka adalah janji Allah kepadanya, Allah Ta'ala akan masukkan dalam syurga. Ini janji Allah, wa'dun. Dan Allah Ta'ala ni la yukhliful mi'ad. Kita maklum dah, Allah tidak akan sama sekali melanggar janji dia. Jadi dia kata sini, tiada dikurangkan haknya, yang mengurangkan dia adalah situ, adalah baginya pada Allah janjiannya bahawa memasukkan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa meninggalkan dia dan meringankan dia dengan haknya, tiada baginya pada Allah itu janji, jika dikehendak dikasihankan dia, maka jika dikehendaki disiksanya. Dah orang hok tak ambil berat tentang sembahyang ni, orang yang tak bersungguh nak jaga sembahyang ni, apa kedudukannya? Tengok dalam hadis tadi, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'indallahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Dia kata dan barang siapa meninggalkan dia, siapa yang meninggalkannya dan meringankan dia dengan haknya, orang yang meringankan hak sembahyang dok jaga molek, buat sekadar je,
Kadang-kadang tak cukup syarat pun. Kadang-kadang aurat terdedah. Orang muda sekarang ni tak pakai seluar sekat. Sekat kat mana? Ni seluar. Pakai seluar ni nampak kat belakang ni. Tengah rokok, sujud, baju sekat. Maka terangkat baju tu. Tak. Dalam ni tak pakai, dia pakai spender je. Pakai seluar. Nampaklah spender tu. Jadi nampak apa spender je tak apa, nampak kawasan aurat bawah daripada perut. Bawah pada pusat tu. Lurah berat benar tu. Nampak lurah tu berat benar tu. Dan nampaklah bahagian bawah daripada hak bawah baju dia tu. Nampak? Benda tu kena tegur. Ada setengah masjid saya nampak dia tok di papan kenyataan dia tu kan. Dia tok gambar. Hati-hati aurat ketika sembahyang. Lepas tu dia ambil gambar orang rokok ke tunduk kan. Sujud ni tarik baju sikat. Nampak tak? Baju sikat jadi nampak lah kawasan bawah daripada pusat tu. Molek kat tu maknanya budak-budak muda mari singgah sembahyang tengok dia ambil kain plekat. Ada hari tu lah kain plekat ke ataupun masa nak turun rokok tu dia pegang baju dia tu. Pegang baju dia ataupun dia tarik molek seluar dia tu. Fashion zaman dulu tak ada saya tak. Jumpa zaman dulu. Ada kok? Zaman dulu ada macam sekat-sekat. Zaman learning tau. Dia fashion ada dua luar ni dak apa boh ni. Kalau dak ni bahagian atas ni. Kalau kain hak bawah tu sunat kita sikatkan atas buku lali. Jangan nampak lutut je lah. Pakai luar panggil luar apa tu? Luar tiga suku. Tiga suku tak apa, soh tu soh lah. Pak suku benar lah. Tiga suku dia atas lutut. Dia akan terakak. Tak boleh lah, kena jagalah supaya ketika keadaan kita rokok ke, kita sujud, kita duduk, dia tak dedah aurat. Tak terdedah aurat. Okay. Meringankan dia dengan hak semayang. Hak tu jenis pakaian tak jaga. Apa lagi? Jenis wuduk tak jaga pun ada. Buka payah air, lepas tu ulur kaki je. Suruh ulur gitu. Dan belakang ni kat belakang tumit yang ni kena gedak. Nabi pernah tengok sahabat yang pada zaman baginda ada orang ambil air semayang dak basuh molek kaki. Wailun lil aqabi minan nar. Jaga-jagalah tumit-tumit kaki tu daripada api neraka. Sebab apa? Kalau dak sah wuduk, dak rata anggota wuduk, nak semayang sah kan? Nampak? Jadi meringankan dia dengan haknya. Dia ringankan hak semayang. Tiada baginya pada Allah Ta'ala itu janji. Orang ni Tuhan tak janji. Tadi kalau jaga molek semayang Tuhan janji. Allah Ta'ala janji akan sediakan balasan syurga. Hak gini Tuhan tak janji. Dah apa kesudahan dia? Jika dikehendak dikasihankan dia. Kalau Tuhan nak, Allah Ta'ala kasihankan dia. Tuhan maafkanlah. Insya'a ghafaralah. Dan jika dikehendaki disiksa. Kalau Tuhan nak, Tuhan akan azab dia. Jadi orang ni dalam bahaya. Sebab dia tak tahu Tuhan nak apung ke dia, ke Tuhan nak azab dia. Dia tak tahu. Jadi sebab itu tak boleh ambil ringan. Sebab kita tak tahu. Dia kata tak apa Tuhan apung. Tahu mana Tuhan nak apung? Kalau Tuhan kira nak azab kau sebab dosa kita, tak selamatlah kita. Mereka ini tahtal masyiah. Dia atas kehendak Allah Ta'ala. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang melakukan dosa selain daripada syirik, dosa selain daripada syirik, maka mereka itu letak di bawah iradat Tuhan.
Masyiah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh apung. Tapi kalau Tuhan tak apung, Tuhan akan seksa. Nampak? Okey. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang laki-laki sungguhnya ia sembahyang dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya hingga habis dan gugur segala kesalahannya. Ini juga hadis lain ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban, innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dhunubihi fawju'ilat 'ala ra'sihi wa 'atiqihi. Seorang hamba tu bila dia bangun sembahyang, Allah Taala akan letak dosa di atas kepala dan bahunya. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali dia rukuk dan sujud, tasaqatat anhu, dosa ni akan gugur. Maknanya kalau kita tak barang atas kepala atau bahu kita tak, kalau kita rokok dan sujud, jatuh tak? Jatuh lah. Maka begitulah perumpamaan bila orang tu sembahyang, dosa Tuhan akan letak atas kepala dan bahu orang tu, setiap kali rokok sujud, jatuh. Maka gugur dosa-dosa ni. Tu dia kata, dan kesalahannya dihantarkan di atas kepalanya, maka tiap-tiap sujud gugur kesalahannya, gugur dosa dia hingga habis. Apalah habis dosa mana? Dosa orang kecil tadilah. Dan gugur segala kesalahannya. Nampak? Jadi itu fadilat, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang sembahyang. Ni sebahagian je lah. Kalau ikut pada hadis Fadail Amal pun banyak kan. Imam Syekh Zakaria Kandahlawi tulis dalam Fadail Amal, dalam ni kelebihan-kelebihan berkaitan dengan sembahyang sangat banyak. Yang dibawa oleh Syekh kita, Syekh Daud Al-Fatani ni, dia bawa sebahagiannya untuk kita jadi gemar dan ambil berat tentang sembahyang. Lepas ni akan masuk hukum hakam lah ni. Ni mula-mula Mukaddimah cerita tentang kelebihan, kemuliaan dan kepentingan sembahyang kepada orang sembahyang, supaya kita ambil berat. Tiap kali kalau sembahyang tu kita ingat kepada hadis-hadis dan juga perkara yang disebutkan tadi. Seterusnya kata pengarang rahimahullah, ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang menghafaz, yakni memelihara akan bagai sembahyang, dan yang mendirikan dia hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Baru masuk dah. Ni masuk syarat solat. Ketahui olehmu, i'lam. Ni nak khabar dah ni. Orang yang berkehendak kemenangan, setengah daripada orang yang menghafaz. Dan yakni menghafaz tu makna pelihara, memeliharakan bagai sembahyang-sembahyangnya, dan yang mendirikan hendaklah ia memelihara akan segala syaratnya. Maka adalah syarat sembahyang itu 9 perkara. Di situlah insya-Allah kita akan sambung, masuk dah kita kepada perbahasan tentang hukum akan sembahyang dah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.